Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, berikanlah kepada kami rizki yang halal dan baik. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami amal ibadah yang Engkau terima. Ya Allah, berkatilah umur kami. Ya Allah, berkatilah ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami. Ya Allah, sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kami. Ya Allah, sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara ahli keluarga kami. Ya Allah, jauhkanlah kami dari segala kesusahan di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah petang hari ini kita akan membahas tentang arkanus salah, rukun salat. Dalam buku yang ada pada kita, ianya boleh kita jumpai pada muka surat yang ke-20. Di sini Al-Imam Al-Qadhi Abu Syuja' tuliskan 18 rukun salat. Ada berapa? 18 rukun salat. Jika kita buka beberapa buku yang lain, kita akan jumpai rukun salat berbeza. Ada yang meringkaskannya sehingga 13 rukun salat. Antara 13 dengan 18 nih jauh bezanya. Beza dengan perkara-perkara yang lain. Rukun iman, kita semua sepakat. Rukun Islam, rukun wudu. Tapi ketika kita berbicara tentang rukun salat, dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i sendiri ada perbezaan perincian berkaitan dengan bilangan rukun salat. Ada yang meringkaskannya sehingga 13, ada yang memberikan perincian sehingga 18 rukun salat. Sebenarnya jika kita pelajari perbezaan dalam rukun salat ini adalah perbezaan dalam mengungkapkan beberapa perkara. Para ulama yang memberikan perincian sehingga rukun salat menjadi 18. Mereka memisahkan tumakninah dan menjadikan tumakninah sebagai rukun yang terpisah. Sebagai contoh misalnya, jika kita ringkaskan rukun salat menjadi 13, salah satu dari rukun salat adalah ruku. Selepas dari ruku adalah i'tidal. Tapi ketika diperincikan menjadi 18, selepas ruku, rukun selanjutnya adalah tumakninah dalam ruku. Mereka menjadikan tumakninah sebagai rukun yang terpisah. Artinya, sesiapa yang ruku dengan betul, sesiapa yang ruku dengan betul, cantik dia menundukkan badan, tetapi dia tidak tumakninah masa dia ruku. Cantik dia ruku tapi laju, cantik dia ruku tapi laju. Artinya dia telah ambil satu rukun dan tinggalkan rukun yang lain. Apa rukun yang dia tinggalkan? Tumakninah.
Sedangkan yang meringkaskan bilangan rukun-rukun dalam solat sehingga 13 rukun sahaja, mereka menjadikan tumak ninah sebagai syarat sempurna ruku. Ruku tak betul jika tidak tumak ninah. Nak cantik macam mana pun kita ruku, jika tidak tumak ninah, mereka katakan awak tak lagi ruku. Sebab ruku yang betul mesti cantik dan mesti tumak ninah. Apa tumak ninah? Nanti ketika kita masuk dalam pembahasannya kita akan perincikan. Juga di antara perkara yang menyebabkan dalam kitab ini rukun solat menjadi 18 adalah Al-Imam Al-Qadhi Abi Syuja' menambahkan niat keluar dari solat sebagai rukun dalam solat. Yang biasa kita pelajari adalah rukun solat tertunaikan ataupun sempurna dengan mengucapkan salam. Jika sudah Assalamualaikum warahmatullah, maka sempurna solat kita. Sedangkan Al-Qadhi Abi Syuja' tambahkan bahwa masa kita salam, kita mesti niat untuk keluar solat. Apa maksud niat untuk keluar solat? Sebab ucapan salam ni adalah perkataan yang selalu kita ucapkan setiap hari. Kita jumpa dengan kawan, kita ucapkan Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullah. Maka ucapan salam yang kita ucapkan dalam solat, jika ucapan salam itu kita ucapkan kepada sesama manusia, kita masa tengah solat, duduk tahiyat akhir, baca tahiyat akhir sehingga habis, kemudian kawan kita datang, maka kita ucapkan salam kepada dia, Assalamualaikum warahmatullah. Batal solat kita. Batal kita batal. Sebab ucapan salam kita ucapkan untuk orang, untuk kawan kita. Sedangkan yang menjadi rukun dalam solat adalah ucapan salam untuk menutup solat. Artinya beliau tambahkan, masa kita mengucapkan salam itu, ucapan salam itu bukan ucapan salam yang kita ucapkan kepada setakat ucapan salam kepada manusia, tapi mesti ada pengetahuan, mesti ada niat di dalam hati kita bahwa itulah penghujung solat kita, itulah penutup solat kita. Itu pun diantara perkara yang tentunya nanti kita akan perincikan masa kita membahas tentang perincian rukun-rukun di dalam solat. Kita akan baca secara ringkas semua rukun-rukun solat yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qadhi Abi Syuja', dan dalam pertemuan bulan ini insyaAllah, ataupun bulan ini dan bulan depan, kita akan perincikan rukun-rukun solat. Setiap pertemuan 1 ke 2 ke 3 ke 4 rukun solat, untuk kita fahami setiap rukun-rukun solat dengan terperinci, agar semua yang hadir boleh faham, dan semua yang hadir yang sudah faham boleh menjadikan apa yang kita pelajari sebagai bekal untuk kita mendidik anak-anak kita, untuk kita menyampaikan teguran dan nasihat kepada kawan-kawan kita. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita buka muka surat 20, kita tengok dan kita baca apa yang disampaikan, apa yang ditulis oleh Al-Qadhi Abi Syuja'. Beliau mengatakan rukun-rukun salat ada 18. Rukun-rukun salat ada 18. Rukun-rukun salat pada sebahagian buku diungkapkan dengan fardu salat. Perkara-perkara yang fardu dalam salat. Kita lebih kenal ia dengan istilah rukun-rukun salat. Dulu ketika kita mempelajari kitab Al-Muhazzab, Al-Imam Asy-Syirazi menggunakan perkataan faraidus salah, fardu salat, perkara-perkara yang fardu dalam salat. Al-Qadhi Abi Syuja' menggunakan istilah yang lebih biasa kita gunakan,
yaitu rukun-rukun salat. Yang pertama, niat. Yang kedua, berdiri jika mampu. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah dengan bismillah. Bismillah menjadi bahagian dalam surah Al-Fatihah. Yang kelima, ruku'. Yang keenam, tumakninah dalam ruku'. Tumakninah dalam ruku'. Dia menjadikan tumakninah sebagai rukun yang berasingan. Sebahagian ulama jadikan tumakninah sebagai syarat sah. Ruku' tak betul jika tidak tumakninah. Tapi dia tulis di sini tumakninah rukun yang terasing. Artinya orang yang ruku' cantik tapi tidak tumakninah, ada rukun yang dia tidak buat, ada rukun yang tidak dia lakukan, maka solatnya tidak sah. Yang ketujuh, i'tidal, bangkit berdiri selepas ruku'. Yang kedelapan, tumakninah ketika i'tidal. Juga dia sebutkan tumakninah terpisah dan terasing dari i'tidal. Yang meringkaskan rukun solat, jadikan tumakninah sebagai syarat dalam ruku', syarat dalam i'tidal. Rukun yang kesembilan, sujud. Rukun yang kesembilan, sujud. Sujud yang dimaksud di sini adalah sujud 2 kali. Sujud 2 kali. Setiap 1 rakaat salat kita ada 2 kali sujud. Rukun yang ke-10, tumakninah pada sujud. Sama, diasingkan. Tumakninah menjadi 1 rukun yang terpisah. Yang ke-11, duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud. Artinya duduk antara 2 sujud adalah rukun dalam salat. Sesiapa yang sujud 2 kali tanpa dipisahkan dengan duduk antara 2 sujud, maka dia tinggalkan rukun dalam salat. Dan yang ke-12, tumakninah ketika duduk di antara dua sujud. Rukun yang ke-13, duduk terakhir. Maksudnya adalah duduk tasyahud akhir, atau mungkin lebih kita kenal dengan duduk tahiyat, duduk tahiyat akhir. Yang ke-14, tasyahud. Tasyahud maksudnya membaca at-tahiyat sehingga 2 kalimah syahadah. Mula dari at-tahiyat sehingga mengucapkan 2 kalimah syahadah, itu dinamakan sebagai tasyahud. Dimulakan dengan at-tahiyat, diakhiri dengan 2 kalimah syahadah. Contoh 2 kalimah syahadah yang ringkas adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mula dari at-tahiyat sehingga 2 kalimah syahadah dinamakan sebagai tasyahud. Atau dalam masyarakat kita namakan sebagai tahiyat. Kita namakan dia apa? Tahiyat. Nama yang ada di buku, dalam kebanyakan buku kita akan jumpai, ia dinamakan sebagai tasyahud. Yang ke-15, rukun yang ke-15 adalah salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam duduk tasyahud akhir. Ini kerana selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahiyat yang pertama, pada tasyahud yang pertama, bukan rukun, bukan wajib. Sesiapa yang salat maghrib pada rakaat yang kedua, dia duduk tasyahud dan tidak membaca selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka salatnya sah kerana dia tidak meninggalkan apa-apa rukun. Tasyahud yang pertama, selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjadi rukun. Sedangkan dalam tasyahud akhir, pada rakaat yang terakhir, pada tahiyat akhir,
selawat ke atas Nabi SAW adalah rukun, selawat ke atas Nabi SAW adalah perkara yang fardu. Rukun yang ke-16, salam yang pertama. Ucapan salam yang pertama, Assalamualaikum, atau Assalamualaikum warahmatullah, atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adalah ucapan salam yang menjadi rukun di dalam salat, sekurang-kurangnya Assalamualaikum. Salam yang kedua, kita tahu bahwa ia di antara perkara yang sunnah. Yang ke-17, nah ini yang tadi kita sebutkan, di antara perkara yang membezakan antara apa yang diperincikan oleh Al-Qadhi Abi Syuja di sini dengan kebanyakan ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i yang lain. Beliau perincikan bahwa niat keluar dari salat, niat keluar dari salat adalah rukun di dalam salat. Maknanya bukan setakat mengucapkan salam, tapi kita tahu bahwa ucapan salam itu adalah penutup salat. Ucapan salam itu adalah penutup salat. Sehingga jika dia mengucapkan salam di tengah-tengah salat, mengucapkan salam di tengah-tengah salat, maka ucapan salam itu membatalkan salatnya. Yang ke-18, rukun yang terakhir, tertib seperti yang tersusun di sini. Mesti salat dilakukan dengan sempurna, salat dilakukan dengan terperinci sesuai dengan susunan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam pertemuan ini kita akan coba untuk membahas 3 rukun yang pertama dengan fokus perincian pada rukun yang pertama dan kedua. 3 rukun yang pertama dengan fokus perincian pada rukun yang satu dan rukun yang kedua. Saya tulis di sini ikut kepada susunan yang ditulis oleh Al-Qadhi Abi Syuja. Rukun yang pertama adalah niat. Rukun yang kedua adalah berdiri. Rukun yang ketiga adalah takbiratul ihram. Niat, berdiri, dan takbiratul ihram. 3 rukun pertama di dalam salat. Juga pada 3 perkara ini, jika kita pelajari, jika kita perhatikan, kita akan jumpai bahwa di dalam mazhab Syafi'i 3 rukun yang pertama ini terkadang disusun dengan susunan yang berbeza. 3 rukun yang pertama ini terkadang disusun dengan susunan yang berbeza. Di sini misalnya disusun dengan niat, diikuti dengan berdiri, dan rukun yang ketiga adalah takbiratul ihram. Kita pun akan jumpai bahwa sebahagian menyusunnya dengan yang pertama berdiri, yang kedua niat, dan yang ketiga takbiratul ihram. Berdiri, niat, takbiratul ihram. Kenapa boleh ada perbezaan susunan seperti ini? Tentu jawabannya mudah. Karena 3 rukun ini sangat berkaitan dan dilakukan hampir pada masa yang bersamaan. 3 rukun ini adalah sangat berkaitan satu dengan yang lainnya. Artinya dia tidak niat, kemudian selepas niat barulah dia berdiri, selepas dia berdiri baru dia takbiratul ihram. Dia tak macam itu. Niat, tunggu 5 menit baru berdiri,
lepas berdiri tunggu 5 menit baru takbiratul ihram, tidak. Karena ia dilakukan sekali beriringan, maka susunan boleh berbeza. Ya, terkadang ada yang menyusun rukun yang pertama adalah berdiri, diikuti dengan niat dan takbiratul ihram. Artinya, jika kita mahu untuk lebih mudah membayangkan keadaan kita masa kita tengah sholat, lebih mudah untuk kita susun rukun sholat menjadi bentuk yang seperti ini. Rukun yang pertama berdiri, so kita akan berdiri dulu. Kita akan berdiri terlebih dahulu. Sama ada masa berdiri itu dah ada niat ke belum ada niat, kita berdiri dulu. Kita cari arah kiblat dulu. Sebelumnya kita dah letakkan sajadah dulu misalnya. Kita dah pastikan semua tempat yang kita akan gunakan, pakaian yang kita pakai bersih dari najis. Kita berdiri terlebih dahulu, diikuti dengan niat di dalam hati dan takbiratul ihram. Tapi Al-Qadhi Abi Syuja' susun seperti ini, dia tidak bermaksud tak boleh berdiri sebelum niat. Dia tak bermaksud itu. Tak bermaksud kita kena baring dulu, niat masa tengah berbaring baru kemudian berdiri. Tidak. Tapi 3 rukun ini adalah 3 rukun yang sangat berkaitan, dan boleh jadi ia kita lakukan dalam masa yang hampir serentak. Dalam masa yang hampir serentak. Kita akan perincikan 2 rukun yang pertama, niat dan berdiri. Niat dan berdiri. Kerana kita cuba untuk kaitkan antara rukun solat ini dengan realiti keadaan kita bangkit berdiri untuk solat, maka kita akan mulakan dengan pembahasan berdiri. Berdiri di dalam solat adalah rukun. Berdiri dalam solat adalah rukun. Sesiapa yang mampu berdiri, maka wajib berdiri. Siapa yang tidak mampu berdiri, akan solat ikut kepada kemampuan dia. Tak mampu berdiri, dia mampu duduk, maka wajib solat dalam keadaan duduk. Jika dia tak mampu duduk, dia solat dalam keadaan berbaring. Kita akan bahas berkaitan dengan berdiri dalam solat. Poin yang pertama yang perlu kita pahami adalah berdiri dalam solat adalah fardu, wajib, rukun dalam solat fardu. Poin yang pertama yang mesti kita faham, boleh kita tulis, boleh kita ingat, berdiri tegak adalah rukun atau fardu atau wajib. Istilah ini dan kefahaman ini dalam mazhab Syafi'i sama. Fardu dengan wajib dalam mazhab Syafi'i adalah istilah yang sama. Berdiri tegak adalah rukun, fardu, wajib dalam salat fardu. Berdiri tegak adalah rukun, fardu, wajib dalam salat fardu. Salat fardu yang 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, atau salat Jumat yang menggantikan salat zuhur, semua salat fardu. Bagi sesiapa yang mampu berdiri, maka wajib salat dalam keadaan berdiri. Berdiri tegak adalah rukun, fardu, wajib dalam salat fardu. Tentunya bagi sesiapa yang mampu berdiri.
bagi sesiapa yang mampu berdiri. Poin yang kedua, dalam solat nafilah, dalam solat sunnah, berdiri tidak menjadi rukun. Dalam solat nafilah, dalam solat sunnah, berdiri bukan menjadi rukun. Apa contoh solat nafilah? Apa-apa solat selain dari solat yang 5 waktu? Solat duha, solat nafilah, qabliyah, ba'diyah, solat malam, tarawih, tahajud, ke witir, semua itu adalah solat nafilah, solat-solat sunnah. Berdiri tidak menjadi rukun. Boleh kita tulis poin itu? Dalam solat nafilah atau solat sunnah, solat nafilah maksudnya adalah solat sunat. Tidak wajib berdiri. Artinya siapa yang solat tarawih duduk, lepas sholat tarawih balik ke rumah jalan kaki, berjalan, mampu berjalan, sholatnya sah. Tapi masa sholat isya adalah sholat fardu. Sesiapa yang mampu berdiri wajib sholat isya dalam keadaan berdiri. Dalam sholat nafilah, dalam sholat sunnah tidak wajib berdiri. Dan bukan bermaksud dalam sholat nafilah tidak wajib berdiri maka nilai pahalanya akan jadi sama. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, orang yang sholat dalam keadaan duduk maka dia mendapatkan separuh pahala sholat dalam keadaan berdiri. Jika sholat duha yang dia tunaikan dapat 1 pahala jika ditunaikan dalam keadaan berdiri, maka dia akan mendapatkan separuh dari pahala itu jika dia tunaikan dalam keadaan duduk. Tapi sholatnya sah atau tidak? Sholatnya sah, dan dia mendapatkan pahala melaksanakan sholat sunat, dia mendapatkan pahala sholat nafilah, tapi yang dia dapatkan adalah separuh dari pahala orang yang sholat dalam keadaan berdiri. Orang yang sholat malam, sama ada seorang diri ataupun berjamaah, dia mampu berdiri, tapi memilih untuk sholat dalam keadaan duduk. Sama ada dia duduk di bawah ataupun duduk di atas kerusi, dia letakkan mushaf Al-Quran di hadapan dia, sama seperti keadaan yang orang tengah membaca Al-Quran, yang pada hakikatnya dia tengah sholat. Sholat malam, sholat tahajud, bahagian dari sholat nafilah, bahagian dari sholat sunnah, yang meskipun kita mampu berdiri, kita dibolehkan untuk sholat dalam keadaan duduk. Sholat nafilah, dalam sholat nafilah atau sholat sunnah tidak wajib berdiri. Tetapi jika mampu berdiri tapi memilih untuk duduk, maka dia hanya mendapatkan pahala separuh dari pahala yang didapatkan oleh orang yang sholat dalam keadaan berdiri. Ini berasaskan kepada hadis yang saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan dalam kitab Khulasatul Ahkam Al-Imam An-Nawawi, sampaikan beberapa hadis, diantaranya saya pilih hadis yang kedua yang ada pada nota ini, hadis yang diriwayatkan dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Imran bin Husain radhiyallahu an. Dia bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang solat dalam keadaan duduk. Dia bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
berkaitan tentang solat dalam keadaan duduk. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang salat dalam keadaan berdiri maka ia lebih utama. Dan perbincangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berkaitan dengan salat nafilah, berkaitan dengan salat sunnah, bukan berkaitan dengan salat fardu. Sebab salat fardu wajib ditunaikan dalam keadaan berdiri. Sesiapa yang salat nafilah dalam keadaan berdiri maka ia lebih utama. Sesiapa yang salat dalam keadaan duduk maka dia mendapat separuh pahala orang yang salat berdiri. Dan sesiapa yang salat dalam keadaan berbaring maka dia mendapat separuh pahala orang yang salat duduk. Artinya sesiapa yang mampu berdiri boleh salat dalam keadaan duduk. Mampu duduk pun boleh sholat dalam keadaan berbaring. Boleh sholat dalam keadaan berbaring. Tapi sholat apa? Sholat nafilah, sholat sunnah. Bolehkah sholat subuh ditunaikan dalam keadaan duduk? Tak boleh. Kecuali orang yang tak mampu berdiri. Melainkan orang yang tidak mampu berdiri. Oke. Poin yang ketiga, orang yang tidak mampu berdiri. Orang yang tidak mampu berdiri salat dalam keadaan duduk. Orang yang tidak mampu berdiri salat dalam keadaan duduk. Ini berasaskan kepada hadis pertama yang saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan dalam nota ini, dan ia juga hadis yang diriwayatkan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Imran bin Husain radhiyallahu an. Imran bin Husain radhiyallahu an satu ketika sakit. Satu ketika beliau sakit, maka Nabi SAW datang menziarahi dia. Maka terjadi soal jawab dan perbincangan antara Nabi SAW dengan Imran bin Husain radhiyallahu an, yang menceritakan tentang keadaan dia yang tak mampu berdiri. Nabi SAW bersabda, "Shalli qa'iman," salatlah dalam keadaan berdiri. "Fa in lam tastati' fa qa'idan." Jika engkau tidak mampu, maka solatlah dalam keadaan duduk. Nabi tetap suruh dia, meskipun tahu dia tengah sakit, untuk solat dalam keadaan berdiri. Jika engkau tidak mampu, maka solatlah dalam keadaan duduk. Demikian juga, jika tidak mampu solat dalam keadaan duduk, maka solat dalam keadaan berbaring. Ini poin yang ketiga, orang yang tidak mampu berdiri salat dalam keadaan duduk. Orang yang tidak mampu duduk salat dalam keadaan berbaring. Yang tidak mampu berbaring salat sesuai dengan apa sahaja keadaan dia. Ini sambungan dari poin yang ketiga, yang tidak mampu duduk. Yang tidak mampu duduk solat dalam keadaan berbaring. Sekarang kita akan coba untuk menjawab satu soalan bagaimana cara solat dalam keadaan duduk.
Bagaimana cara sholat dalam keadaan duduk? Sholat dalam keadaan duduk, misalnya tadi kita sebutkan di sini berkaitan dengan orang yang tidak mampu berdiri, maka ia diantara sholat bagi orang yang ada uzur, orang yang tiada kemampuan untuk berdiri, orang yang tidak mampu untuk berdiri. Sholat fardu dalam keadaan duduk. Jika dia tidak mampu berdiri, dia sholat dalam keadaan duduk. Maka bagaimana cara dia duduk? Rasulullah SAW tidak memberikan perincian dalam perkara ini. Kenapa Rasulullah SAW tidak memberikan perincian bagaimana sholat dalam keadaan duduk? Tidak menegaskan awak mesti duduk seperti ini, dalam bentuk seperti ini, dalam keadaan seperti ini. Tidak. Rasulullah hanya sebutkan Rasulullah hanya menyebutkan sholatlah dalam keadaan berdiri. Jika engkau tidak mampu, maka sholatlah dalam keadaan duduk. Maka apa sahaja bentuk duduk dan keadaan duduk boleh kita lakukan di dalam sholat. Ini karena keadaan orang berbeza, keadaan uzur yang ada pada diri seseorang berbeza. Kadang ada seseorang yang sholat duduk di atas katil, badan dia bersandar, kaki dia luruskan ke depan. Dia sholat dalam keadaan duduk seperti itu. Boleh kita? Boleh. Dia tidak melanggar apapun yang diucapkan oleh Nabi SAW. Sebab Nabi mengatakan, sholatlah dalam keadaan duduk. Ada lagi yang sholat di atas kerusi. Orang yang sholat di atas kerusi. Di atas kerusi ini duduk ke berdiri? Duduk. Maka apa yang dia lakukan bertepatan dengan kata-kata Nabi SAW. Nabi katakan, sholatlah dalam keadaan duduk. Dan dia duduk. Dia bukan berdiri, dia duduk. Ada lagi yang memilih untuk sholat duduk di atas tanah. Sholat duduk di atas tanah. Jika dia duduk di atas tanah, macam mana kaki dia? Macam mana kaki dia? Adakah duduk iftirash? Adakah duduk tawarruk? Atau duduk bersila? Atau duduk macam mana? Rasulullah SAW pun sama, tidak memberikan batasan. Kenapa? Sebab uzur dan keadaan manusia berbeza. Bayangkan jika Nabi tegaskan, sesiapa yang sholat dalam keadaan duduk mesti duduk iftirash. Yang kakinya patah, yang kakinya terluka, susah untuk mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Maka Nabi SAW hanya mengatakan, sholatlah dalam keadaan duduk. Duduk macam mana? Macam mana saja yang kau selesa untuk duduk, boleh kita lakukan untuk sholat dalam keadaan duduk. Bolehkah saya selesa untuk duduk bersila? Saya selesa duduk bersila. Boleh setengah jam pun, 1 jam, 2 jam duduk bersila, okey. Maka sholatlah duduk dalam keadaan duduk boleh. Ada lagi keadaan orang yang satu kaki saya kena lipat, satu kaki kena saya luruskan ke depan. Boleh ke duduk seperti itu? Boleh, itulah keadaan dia. Maka tidak ada batasan dari Nabi SAW bagaimana keadaan sholat dalam keadaan duduk. Apa sahaja yang dalam bahasa dinamakan sebagai duduk boleh kita gunakan untuk mendirikan sholat. Okey, ini boleh kita tulis poin yang keempat. Nabi SAW tidak memberikan batasan bagaimana cara sholat dalam keadaan duduk. Nabi tidak memberi batasan
Apa? Apa? Ini nomor 4. Jawaban dari soalan tadi. Nabi tidak memberi batasan bagaimana solat dalam keadaan duduk, maka boleh duduk sesuai kemampuan dan keselesaan. Boleh duduk sesuai dengan kemampuan dan keselesaan. Selanjutnya, ada apa-apa soalan berkaitan dengan poin yang kita dah tulis ini? Kalau perkara yang lain yang belum berkaitan dengan apa yang saya tulis, kita akan perincikan lagi. Tapi pada poin-poin ini, Nabi tidak beri batasan bagaimana salat dalam keadaan duduk, maka boleh duduk sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan keselesaan kita. Apa saja yang dinamakan duduk, ya, Puan? Okey. Solat wajib menghadap soalannya jika kita berada di hospital dan kita katilnya tidak diarahkan ke arah kiblat, maka yang pertama, solat wajib untuk ditunaikan menghadap ke arah kiblat. Sesiapa yang mampu untuk solat menghadap ke arah kiblat, maka wajib solat menghadap ke arah kiblat. Jika kita berdiri, maka dada kita menghadap ke arah kiblat. Jika kita duduk, maka dada kita menghadap ke arah kiblat. Dan perlu kita perhatikan, yang dimaksud menghadap ke arah kiblat bagi orang-orang yang berada jauh dari kiblat seperti kita adalah ke arah kiblat, bukan bukan tepat ke Ka'bahnya. Sebab tidak akan ada sesiapa pun yang mampu di antara kita yang tepat dada menghadap ke arah Ka'bah. Kita bergerak sedikit saja, darjahnya dah jauh, ya. Maka jika contoh secara tepat kiblat ke arah sana, secara tepat kiblat ke arah sana, maka kita solat ke arah sini, ini barat, ya, kita solat tepat ke arah barat, sah solat kita. Ini diperincikan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu'. Artinya tidak merusak solat, bergeser sedikit ke kanan ataupun ke kiri. Selagi kiblat kita ada di arah barat, itu adalah arah barat. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan sampai mengatakan, ma bainal masyriqi wal maghrib qiblah. Antara timur dan barat adalah kiblat. Tentunya Rasulullah tengah berbicara tentang orang yang berada di utara ataupun selatan Ka'bah. Artinya ada pergeseran sedikit, meskipun tidak tepat ke arah kiblat, itu dibolehkan. Menghadap ke arah kiblat adalah perkara yang wajib. Lalu jika seseorang berada dalam keadaan yang susah untuk digerakkan ke arah kiblat, susah untuk bergerak ke arah kiblat, maka seperti apa yang telah kita pelajari, solat sesuai dengan kemampuan. Orang yang solat sesuai dengan kemampuan, jika ikut kepada pandangan sebagian besar ulama dalam mazhab Syafi'i, mewajibkan untuk mengulang solat itu. Tapi kita sering mempelajari bahwa Al-Imam Al-Muzani, murid kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau menyampaikan pandangan Al-Imam Asy-Syafi'i yang bermaksud sesiapa yang solat sesuai dengan keadaan dan kemampuan, maka solatnya sah dan tak perlu diulang. Ya, berarti keadaan orang yang tak mampu untuk menggerakkan tubuh badannya ke arah kiblat, sebab semua wayar sana sini dan tahulah keadaan yang menyebabkan seseorang tak boleh
digerakkan tubuh badannya ke arah kiblat, maka dia solat sesuai dengan kemampuan dan keadaannya. Ini poin yang keempat, Nabi tidak memberi batasan bagaimana solat dalam keadaan duduk, maka boleh duduk sesuai dengan kemampuan dan keselesaan. Sekarang, bagaimana pula dengan keadaan orang yang mahu solat fardu tapi tidak kuat berdiri lama? Tidak kuat berdiri lama. Boleh ke solatnya bercampur? Duduk, berdiri, duduk, diri, duduk, diri. Takbiratul ihram, dia kuat berdiri. Baru baca 2 ayat surah Al-Fatihah, kepala dah pening. Ya, badan mungkin dah bergetar. Tak perlu tunggu jatuh, segera duduk. Solat fardu wajib ditunaikan dalam keadaan berdiri. Maka dia dah betul berdiri, masa berniat dan takbiratul ihram, kemudian segera mulakan solat dia. Baca doa iftitah yang paling ringkas, Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Itu doa iftitah yang paling ringkas. Stop sampai situ saja. Kemudian baca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia rasa masih boleh berdiri, terus baca dalam keadaan berdiri. Sudah mula kepala pening ataupun badan dah mula bergetar, segera duduk. Sambung solat dalam keadaan duduk. Rakaat yang kedua tak mampu betul berdiri, sudah sambung solat dalam keadaan duduk. Masuk rakaat yang ketiga, badan kembali rasa kuat. Rakaat yang ketiga dia berdiri. 3 rakaat solat. Yang pertama dilakukan dalam bercampur antara berdiri dengan duduk. Rakaat yang kedua duduk sempurna tanpa berdiri. Rakaat yang ketiga berdiri dengan sempurna. Pernah satu kali saya mengalami sendiri solat maghrib, 3 rakaat solat maghrib. Rakaat pertama saya mampu berdiri. Rakaat yang kedua dah tak mampu lagi berdiri. Rakaat yang kedua saya solat dalam keadaan duduk. Rakaat yang ketiga duduk pun dah tak kuat. Rakaat yang ketiga solat dalam keadaan berbaring. Satu solat 3 bentuk. Rakaat yang pertama berdiri, yang kedua dah kepala dah tak nampak semua macam putih, duduk. Solat dalam keadaan duduk. Rakaat yang ketiga solat dalam keadaan berbaring. Itu saya pernah mengalaminya. Maknanya solat fardu wajib untuk ditunaikan dalam keadaan berdiri. Hanya orang yang tidak mampu berdiri yang boleh melaksanakan solat dalam keadaan duduk, sama ada ketidakmampuan itu berkaitan dengan keadaan diri dia. Sakit misalnya sehingga tak mampu berdiri, atau umur dah terlalu tua, dah lemah, tak mampu berdiri, itu keadaan fisikal dia. Atau keadaan persekitaran, seperti orang yang tengah ada dalam peperangan sehingga jika dia berdiri musuh boleh nampak dia solat dalam keadaan duduk atau terus solat dalam keadaan berbaring meskipun tubuh dia kuat, meskipun tubuh dia mampu untuk berdiri. Ini berdiri bagi solat fardu adalah perkara yang wajib. Berdiri bagi solat fardu adalah perkara yang menjadi rukun di dalam solat. Sedangkan dalam solat sunnah, dalam solat nafilah, berdiri tidak menjadi rukun. Meskipun demikian, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat malam duduk, melainkan selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tua. Artinya di masa-masa akhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru Aisyah melihat, menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat malam dalam keadaan duduk. Meskipun Nabi bolehkan, tapi Nabi tidak solat dalam keadaan duduk.
Itu pun di masa-masa akhir kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi memulakan sholat dalam keadaan duduk. Dan seperti biasa, Nabi akan membaca surah-surah yang sangat panjang, sehingga sampai kepada 30 ayat terakhir. Contoh, Nabi membaca 300 ayat. Kemudian ketika sampai kepada 30 ayat terakhir, Nabi akan berdiri dan sambung sholat dalam keadaan berdiri. Itu yang Aisyah ceritakan, ketika Nabi dah tua, dah tak mampu mampu untuk berdiri lama, tetap Nabi sholat dalam keadaan duduk, membaca surah yang sangat panjang, sehingga sampai kepada 30 ayat terakhir, Nabi bangkit berdiri dan sambung sholat dalam keadaan berdiri. Maaf. Pada rakaat yang kedua, Nabi pun mulakan sholat dalam keadaan duduk, baca surah yang sangat panjang, baca ayat-ayat yang sangat panjang, dan sehingga ketika sampai kepada 30 ayat terakhir, Nabi 30 ayat nih bagi kita adalah panjang, tapi bagi Nabi 30 ayat adalah bagian yang sangat pendek. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ini beberapa perkara penting berkaitan dengan berdiri di dalam sholat. Ada apa persoalan berkaitan dengan berdiri dalam sholat, atau sesiapa yang tak boleh berdiri, atau soalan yang lain? Ya, Kak? Bukankah takbiratul ihram mesti dalam berdiri? Ya, takbiratul ihram Mesti dalam diri. Kecuali kalau dia tak berdiri langsung, macam dia duduk kat kursi kan, di lorong kan. Oke. Soalannya, bukankah takbiratul ihram wajib dilakukan dalam keadaan sempurna berdiri? Jawabannya sebenarnya berkaitan dengan poin yang pertama ini. Artinya, takbiratul ihram wajib dilakukan dalam keadaan sempurna berdiri bagi sesiapa yang sholat dalam keadaan berdiri. Orang yang sholat dalam keadaan duduk, takbiratul ihram dilakukan dalam keadaan duduk. Tadi kes macam tak boleh berdiri lama. Oh, orang yang tak boleh berdiri lama. Orang yang tak boleh berdiri lama. Orang yang tak boleh berdiri lama, dia wajib mulakan sholat dalam keadaan berdiri, betul? Maka memang takbiratul ihramnya pun akan dilakukan dalam keadaan berdiri dalam sholat fardu. Dalam sholat fardu. Adapun dalam sholat duha misalnya, dia boleh terus mulakan sholat dalam keadaan duduk. Dalam sholat fardu, dia bangun untuk sholat subuh, nak pergi ke tandas pun dibantu oleh anaknya, nak ambil air wudu, dan kemudian pakai pakaian menutup aurat. Dia masih mampu berjalan, masih mampu berdiri, tapi dah tak kuat untuk berdiri lama. Maka jika keadaannya dia memang sudah sedar keadaan seperti itu, masa memulakan salat subuh dah sempurna, semua menghadap arah kiblat, dan jika dia memang selesa duduk di atas kerusi, maka dia dah sediakan kerusi di belakang. Okey, maka dia takbiratul ihram dalam keadaan sempurna berdiri. Jika keadaan seperti itu, sebagian besar ulama dalam mazhab Syafi'i nasihatkan kepada dia untuk selepas takbiratul ihram terus membaca surah Al-Fatihah, agar semakin banyak ayat-ayat dalam surah Al-Fatihah yang dibaca dalam keadaan sempurna berdiri, dibandingkan dengan lepas takbiratul ihram dia pula membaca doa iftitah yang panjang. Ya, belum habis bacaan doa iftitah dia dah duduk. Surah Al-Fatihah dibaca dalam keadaan duduk. Solatnya sah. Tapi lagi cantik jika dia membaca surah Al-Fatihah dalam keadaan berdiri, sehingga dia tidak perlu untuk membaca doa iftitah yang panjang tadi. Okey.
Ini berkaitan dengan berdiri. Kita akan masuk pada okey, Datuk. Ada dua soalan. Okey, dua soalan. Pertamanya berhubungan dengan niat. Tadi rupa soalan. Ada yang niat dulu, kemudian berdiri, lepas itu takbiratul ihram. Satu lagi berdiri dulu, baru niat. Ada atau teman-teman yang bercakap tentang niat, yang ikut niat dulu. Kalau kita masuk saja masjid tu, kita tak payah nak diri berniat, kerana kita masuk tu memang niat. Kalau masa tu asal, dia memang tak niat asal. Betul. Jadi maknanya tak payah niat lagi, terus berdiri dan takbiratul ihram. Okey. Kan? Itu soalan yang pertama. Itu satu. Yang kedua tentang duduk ni. Duduk ni tak kira lah dia boleh duduk lama ke, dia boleh berdiri dulu lama ke, kemudian duduk. Tapi sampai masa duduk, sama juga yang duduk bersila. Bila mereka rukuk, cara rukuk itu ada berbagai-bagai cara rukuk dan sujud. Yang itu yang saya pun kadang-kadang, kerana kita pun atas kursi, macam-macam cara. Betul, macam-macam cara. Ada yang bila sujud dia saja buat tangan macam ini lah, macam-macam lah. Ada yang duduk ke bawah lah. Jadi kita Betul. tahu yang mana saja betul. Okey. Itu dua perkara. Okey. Soalan yang pertama berkaitan dengan niat. Itu perkara yang akan kita bahas dan kita akan perincikan berkaitan dengan niat. Artinya ada sebahagian yang mungkin terkeliru berkaitan dengan niat dengan mengatakan bahawa saya pergi ke masjid memang niat untuk solat. Kenapa saya perlu niat lagi masa takbiratul ihram? Artinya betul, keadaannya memang betul seperti itu. Kita pergi ke masjid untuk solat, dan jika niat tersebut terus sentiasa ada dalam hati kita selama kita berada di dalam masjid sebelum takbiratul ihram, maka itu memang dah niat. Itu memang dah niat. Tapi kadang masjid besar, dia dari luar memang nak masuk ke masjid untuk solat asar misalnya. Tapi masuk ke masjid, tengok ada Al-Quran cantik nih, nanti lepas solat saya nak baca Quran dulu nih. Ada jadwal pula lepas ini mengaji. Dah pikiran dia sudah bertukar kepada benda-benda yang lain. Maka jika lepas tengok jadwal ceramah di masjid, kemudian dia takbiratul ihram, memang tak berniat. Nah, itu yang maksudnya kita memang kena niat sebelum takbiratul ihram atau pada masa takbiratul ihram. Tapi jika surau kecil, dari pintu ke tempat kita solat hanya beberapa langkah, tak ada fikiran apapun selain yang kita niatkan untuk solat, maka itulah niat kita. Itu memang sudah sempurna niat kita. Sehingga apa yang disampaikan itu ada benarnya. Tapi macam-macam terjadi masa kita masuk dalam masjid. Kita tengah berdiri pun kawan kita salam, tanya keadaan. Datuk dah dengar berita ini ke belum? Mula hati kita jadi memikirkan tentang perkara-perkara yang lain. Artinya disitulah maka kita perlu memberikan perincian sebelum takbiratul ihram dah mesti sempurna niat kita untuk solat. Adapun berkaitan dengan soalan yang kedua, kita belum lagi masuk dalam ruku dan sujud, tapi nanti kita mesti bezakan antara keadaan orang yang melakukan satu amalan berasaskan kepada ilmu dengan orang yang melakukan amalan tanpa ilmu. Artinya boleh jadi apa yang kita nampak adalah betul, orang solat dengan betul berasaskan kepada ilmu, tapi ada juga memang orang yang solat tanpa ilmu, sehingga itu yang kita tak boleh bezakan. Kenapa dia sujud macam itu? Boleh jadi sebab dia tak mampu untuk sujud seperti orang lain. Ada keadaan pada tangan dia ke, pada dahi dia ke ada sesuatu. Kenapa dia solat sujud tengok ke kanan, bukan tepat ke bawah? Mungkin ininya sakit, jika kena sajadah sakit, artinya keadaan orang berbeza. Itu yang
kita tak dapat membuat standar tertentu tentang keadaan orang lain. Kita akan perincikan insya-Allah itu berkaitan dengan keadaan nanti ketika sampai kepada rukun-rukun itu. Kita akan masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu niat. Okey. Ada dua perkara berkaitan dengan niat. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas, atau jika kita tulis dalam bahasa Arab, al-ikhlas. Ini perkara yang paling penting dalam niat. Perkara yang paling penting dalam niat adalah ikhlas. Kita solat kerana Allah. Kita solat bukan kerana manusia. Kita solat bukan kerana saya nak beryoga, maka tak apa, gerakannya ruku, sujud, maka itu bukan niat kita dalam solat. Solat adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah, maka ia adalah satu perkara yang wajib untuk kita tunaikan dengan ikhlas. Sama ada solat ini kita lakukan kerana takut kepada Allah. Solat kita lakukan kerana takut kepada Allah. Mungkin kita pernah dengar cerita tentang orang yang bermimpi ke, orang yang kemalangan ke, kemudian dia rasa selalu takut. Dia rasa selalu takut kepada Allah, maka dia solat. Dulu dia tak solat, sekarang dia solat. Jika ditanya, kenapa solat? Saya takut dengan Allah. Saya selalu mimpi yang seram. Saya selalu kena ini, selalu kena itu. Saya takut dengan Allah, saya solat. Orang yang solat kerana takut kepada Allah adalah ikhlas. Ikhlas sebab dia takutnya kepada Allah. Atau ikhlas kerana dia mengharapkan balasan dari Allah. Kenapa solat? Nak dapat syurga. Kenapa solat? Sebab ingin dimudahkan semua urusan saya, ingin diberkati kehidupan saya. Itu pun keikhlasan, sebab yang dipohon, yang diharapkan adalah kepada Allah. Atau semata-mata kerana cinta kepada Allah, atau taat kepada Allah. Itu dinamakan sebagai keikhlasan. Dan keikhlasan inilah perkara yang paling berat dalam niat. Perkara yang paling susah dalam niat. Kerana banyak gangguan. Syaitan membisikkan agar kita tak ikhlas. Syaitan membisikkan agar kita solat riya, ingin mendapatkan pujian dari orang. Maka perkara yang paling berat di dalam niat adalah keikhlasan. Perkara yang kedua dalam niat adalah kesengajaan, sengaja. Al-qasdu. Al-qasdu, sengaja. Dan sengaja ni maksudnya adalah poin yang pertama, kita tahu apa yang kita mahu lakukan.
Kita tahu apa yang akan kita lakukan. Semua di sini ketika berdiri di atas sajadah pada waktu zuhur, saya yakin semua tahu apa yang akan dilakukan. Kita tak confuse. Ini maghrib ke subuh. Kita dah tahu itu waktu zuhur. Berapa bilangan rakaat zuhur kita dah tahu. Bagaimana kita solat kita semua dah tahu. Apa susunannya kita dah tahu. Maka itu bahagian yang pertama di dalam al-qasd, kesengajaan. Kita tahu apa yang kita nak lakukan. Ya. Untuk kanak-kanak yang kita tengah ajar, yang mereka masih tak boleh bezakan lagi antara perbuatan-perbuatan, maka selalu akan diajarkan susunan dari niat. Nanti sebelum awak solat, awak ucapkan, sahaja aku solat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat menjadi makmum kerana Allah Ta'ala. Perincian perkara itu adalah perincian dari poin ini. Jika kita dah tahu, memang tak perlu lagi diperincikan. Kita dah tahu apa yang kita nak lakukan, maka tak perlu kita perincikan. Kenapa tak perlu diperincikan? Soalannya adalah nak memberi perincian kepada siapa? Kita nak beri perincian kepada siapa? Kepada diri kita atau untuk orang lain? Untuk orang lain, tak ada sesiapa pun yang akan dengar apa yang kita katakan. Untuk diri kita, kita dah tahu. Dah tahu. Kenapa kita beritahu kepada kita yang dah tahu? Melainkan jika ada sebahagian dari kita yang sentiasa was-was dan hati dia tak tetap. Tengah solat, nak solat zuhur, confused. Zuhur ke asar nih. Zuhur ke asar nih, zuhur ke asar. Sekejap. Zuhur, maka dia perlu untuk memantapkan hati dia. Dia susun kata-kata itu. Sahaja aku solat zuhur 4 rakaat. Kenapa dia ucapkan kata-kata itu? Agar hati dia mantap apa yang telah dia ketahui. Tapi jika dah tahu, memang datang ke masjid memang tujuannya untuk solat zuhur. Tak ada perkara lain yang dia pikirkan. Dia tak tengok jadual ceramah, dia tak tengok apa-apa yang ada di situ, terus fokus pergi ke tempat solat dan takbiratul ihram kerana niat sudah ada di dalam hati dia. Ini perkara yang pertama di dalam al-qasdu, kesengajaan adalah kita tahu apa yang akan kita lakukan. Dan perkara ini bagi kita sudah tidak perlu lagi untuk kita mempelajari secara terperinci, sebab kita tahu solat apa yang akan kita tunaikan. Melainkan orang yang baru berkenalan dengan Islam, orang yang baru belajar solat, tak tahu lagi berapa bilangan rakaat solat, tak tahu lagi apa yang mesti dia lakukan dalam solat. Maka di antara cara dia belajar adalah dia solat di belakang imam dan niat untuk ikut imam. Tak tahu lagi, orang baru belajar, maka dia akan solat seperti itu. Kemudian yang kedua, selepas kita tahu apa yang akan kita lakukan, kita sengaja atau dengan sedar mahu melakukan itu. Sengaja atau dengan sedar melakukan perkara itu. Sesiapa di antara kita yang mungkin latah dengar sesuatu, terkejut, kemudian apa aja keluar dari mulut dia, ya,
Terkadang apa yang keluar dari mulutnya benda-benda yang cantik, zikir, Allahu Akbar. Terkejut saja yang dia ucapkan adalah Allahu Akbar. Adakah ucapan Allahu Akbar yang dia katakan itu jadi pembuka bagi solat? Tak, sebab tak sengaja. Dia belum lagi niat. Ya. Meskipun dia tahu, dia masuk masjid, tahu bahwa dia akan melaksanakan solat zuhur. Tiba-tiba mikrofonnya bunyi. Kuat selalu nih. Tuh, terkejut. Allahu Akbar. Dia ucapkan Allahu Akbar. Adakah itu memulakan salat bagi dia? Tidak. Sebab ia tidak lagi berniat dengan sengaja untuk melakukannya. Maka niat yang pertama, tahu apa yang kita nak buat. Ini semua niat puasa pun sama macam itu. Esok hari pertama bulan Ramadan, malam harinya saya tahu apa yang besok kena saya buat. Maka pasang niat di dalam hati, dimulakan dengan kita tahu, dan yang kedua dengan sedar, dengan pilihan kita mahu melakukan perkara itu. Oke. Kemudian perkara yang kedua berkaitan dengan niat adalah mahallun niyah. Di mana tempat niat? Tempat niat dalam mazhab Syafi'i, tempat niat adalah hati. Tempat niat adalah hati. Pembahasannya adalah an-niyatu mahalluha al-qalbu. An-niyah mahalluha al-qalbu. Niat tempatnya adalah di dalam hati. Artinya mulut dalam sholat tidak akan pernah menjadi tempat bagi niat. Niat sentiasa berkekalan di dalam hati. Maka sesiapa yang sholat tanpa mengucapkan niat, tapi hati dia dah berniat, hati dia tahu apa yang nak dia buat dan sengaja untuk melakukannya, maka itulah yang dinamakan sebagai niat. Bahkan jika mulut mengucapkan perkataan yang betul, hati tak betul, maka solatnya tak betul. Pada waktu asar, mulutnya mengucapkan usolli fardal asri arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Mulutnya mengucapkan kata-kata yang betul, tapi hati dia, dalam keyakinan dia, itu solat zuhur. Ya, yang ada dalam hati dia adalah solat zuhur. Adakah sah solat asar tadi? Tak. Diingatkan itu solat zuhur. Maka dalam niat yang diambil kira adalah apa yang ada di dalam hati, bukan apa yang diucapkan. Maka boleh jadi terkadang karena imam memimpin sholat, dia menggunakan mikrofon yang selalunya diletakkan sangat dekat dengan mulut. Terkadang sampai terdengar oleh makmum lafaz niat yang dibaca oleh imam. Jika imam tersilap melafazkan lafaz niat, tak mesti sholatnya salah. Tak mesti sholatnya. Ini tengah sholat subuh nih, yang kita dengar imam macam cakap usolli fardul maghribi salasa rakatin imaman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Yang kita dengar imam sholat maghrib 3 rakaat. Sebab yang dikira sebagai niat adalah apa yang ada dalam hati. An-niyatu mahalluha
al-qalbu, niat tempatnya adalah dalam hati. Kemudian soalan selanjutnya adalah, bolehkah melafazkan niat? Apa hukum melafazkan niat? Melafazkan niat di dalam amal ibadah, amal kebaikan adalah perkara yang dibolehkan. Mengucapkan niat dalam apa sahaja amal kebaikan adalah perkara yang dibolehkan. Maknanya bukan perkara yang haram untuk kita melafazkan benda-benda baik yang kita mahu lakukan. Saya nak membaca Al-Quran, kemudian saya nak membaca Al-Quran kerana Allah. Boleh kita? Boleh. Kita nak bersedekah sahaja, saya sedekah kerana Allah. Mengucapkan benda-benda yang baik, nak melakukan perkara-perkara baik adalah perkara yang dibolehkan. At-talafuz bin niyah, melafazkan niat adalah perkara yang dibolehkan, tapi ia bukan wajib, ia bukan rukun. Dan jika kita nak perincikan pun, ia bukan sunnah, bukan fardu, bukan wajib, bukan rukun, juga bukan sunnah. Ia dinamakan sebagai mustahab. Apa yang dimaksud dengan mustahab? Benda yang baik, benda yang dikira sebagai benda yang baik. Maknanya apa yang dilakukan bukan benda yang salah, apa yang dilakukan bukan benda yang tidak betul, tapi itu tak wajib, itu bukan fardu, juga bukan sunnah yang dituntut untuk kita lakukan. Melainkan keadaan yang tadi, keadaan orang yang selalu was-was, orang yang sentiasa was-was, orang yang hatinya tak kuat, tak boleh berpijak, tak tahu apa yang nak dia buat. Ni zuhur ke asar ke maghrib ke isya, tak tahu, confused selalu. Maka tak apalah, kita nasihatkan dia untuk sebelum solat, tak apa, awak tulis ke apa di depan awak, sahaja saya solat zuhur 4 rakaat, baca kuat-kuat untuk memantapkan apa yang ada dalam hati dia. Tapi jika hati dah mantap, dah tahu apa yang kita nak lakukan, maka sudah tiada tuntutan lagi untuk kita mengucapkan apa yang menjadi niat kita. Ini kerana niat mahalluha al-qalbu, tempat dari niat adalah hati. Kita akan masuk kepada pembahasan terakhir, kaitan antara niat dengan takbiratul ihram. Niat dan takbiratul ihram. Dalam mazhab Syafi'i ada kaidah seperti ini. Yajibu muqaranatun niyati bitakbir atau bitakbiratil ihram. Niat mesti beriringan dengan takbiratul ihram. Kita tulis poin itu. Niat mesti beriringan dengan takbiratul ihram. Niat yajibu muqaranatun niyati bitakbiratul ihram. Niat mesti beriringan dengan takbiratul ihram. Ini kaidah utama dalam mazhab Syafi'i, tapi ada dua cara untuk mengiringkan niat dengan takbiratul ihram. Ada dua cara. Cara yang pertama, ini cara yang banyak diajarkan di sekolah-sekolah, di surau-surau, di masjid-masjid. Cara yang pertama, niat bersamaan dengan ucapan Allahu Akbar, bersamaan dengan ucapan takbiratul ihram.
Niat dilakukan bersamaan dengan takbiratul ihram. Artinya masa mengucapkan Allahu Akbar itulah masa untuk kita berniat. Masa kita mengucapkan apa? Allahu Akbar, itulah masa untuk berniat. Sehingga sebagian dari imam-imam kita, dia akan mengucapkan takbiratul ihram dengan panjang. Allahu Akbar, agar sempurna niat bersamaan dengan sempurna takbiratul ihram. Ini cara yang pertama. Tapi cara yang pertama ini ada beberapa kemusykilan. Ada beberapa kemusykilan. Kemusykilan yang pertama adalah susah. Susah. Kenapa susah? Mulut mengucapkan benda lain, hati lain. Mulut mengucapkan Allahu Akbar, hati yang ada dalam pikirannya sahaja di solat zuhur 4 rakaat. Hati lain, mulut lain. Susah ke tak? Susah. Ya, mungkin orang yang dah terbiasa mudah. Orang yang dah terbiasa nih, hatinya mikirkan benda lain, mulut pun boleh hafal surah Al-Waqiah. Hati lain, mulut boleh baca Yasin, majlis Yasin ini contohnya. Hati dia kemana, mulut dia boleh baca surah Yasin tanpa terkeliru. Ada orang yang macam itu, tapi susah. Ya. Kemudian yang kedua, berarti takbiratul ihram adalah rukun dalam solat. Takbiratul ihram dilakukan sebelum sempurna niat. Sebab dilakukan bersamaan. Takbiratul ihram dilakukan sebelum sempurna niat. Padahal selalunya dalam ibadah, niat kena sempurna dulu, baru kita mula ibadah. Itu kemusykilan yang kedua. Kemusykilan yang ketiga adalah terkadang bacaan takbir jadi tidak tentu. Kadang panjang sangat, kadang sampai hukum bacaannya pun lari. Allah, sebab nak fokus sangat. Susah ke tak? Susah. Dan yang keempat, di antara kemusykilannya adalah patutnya masa kita mengucapkan Allahu Akbar, kita ingat bahwa Allahu Akbar. Patutnya masa kita mengucapkan Allahu Akbar, kita pun yakin bahwa Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi ini pula masa mengucapkan Allahu Akbar, yang kita fikirkan adalah solat zuhur 4 rakaat, kerana itu beberapa kemusykilan. Tapi ini salah satu dari dua cara yang ada di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Cara yang kedua adalah niat sempurna dilakukan sebelum takbiratul ihram. Artinya niat dulu dalam hati, dah tahu apa benda yang kita nak lakukan, kita sengaja untuk melakukan itu, dah fokus dengan niat, dah kita lupakan tadi jadwal ceramah, kita dah fokus dalam solat lagi, maka kemudian diikuti dengan Allahu Akbar. Masa mengucapkan Allahu Akbar, fokus pada Allahu Akbar, kita yakin Allah Maha Besar. Dah tak fokus lagi dengan bilangan rakaat solat, dah tak fokus lagi kita imam ke makmum, sebab sudah kita lakukan pada sebelumnya. Ini cara yang kedua. Cara yang kedua ini yang disifatkan oleh Al-Imam An-Nawawi sebagai cara yang lebih sahih, cara yang lebih sahih, dan bagi kita pun ini cara yang lebih mudah.
Terkadang ketika kita membaca buku yang ringkas hanya disebutkan salah satu, sehingga sampai ada yang mengatakan dalam mazhab Syafi'i ini mesti macam ini. Padahal dalam mazhab Syafi'i ada dua cara. Ada dua cara, dan cara yang kedua ini saya rasa lebih memudahkan kita agar masa takbiratul ihram fokus pada Allahu Akbar dan bacaan tidak terkeliru lagi. Tak perlu Allah, tak perlu lagi macam itu. Sudah niat Allahu Akbar. Nah, wallahu taala a'la wa alam. Masih banyak perincian tentang hukum hakam takbiratul ihram yang akan kita perincikan dalam pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahu taala a'la wa alam. Ada apa-apa yang ingin disampaikan? Ada apa-apa soalan sebelum kita tutup majelis ilmu kita petang hari ini? Okey, syukran. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi